Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih para penonton Al-Hidayah. Didoakan anda semua berada dalam keadaan yang sihat, yang tenang, yang bahagia, walaupun kita sedar hakikatnya hidup ini tidak pernah bahagia selama-lamanya. Kadang-kadang ada sedih, ada kecewa. Tetapi persoalannya, adakah kita bangun kembali setelah kita kecewa? Dan pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang berbunyi pengubat lara jiwa. Masya Allah. Macam tajuk filem, tetapi hari ini kita ingin memberikan anda beberapa panduan dan juga tips untuk mengubat kekecewaan yang sering kita alami dalam hidup ini. Bagaimanakah harus kita lakukan? Kita sedar sebagai manusia kita akan didatangi masalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah itu ujian, tetapi persoalannya apabila kita kecewa, apa yang kita lakukan? Dan sebenarnya, hakikatnya di sebalik kekecewaan itu ada hikmah yang tersembunyi, namun tidak semua kita mengetahui. Dunia ini tidak mungkin sempurna, tetapi apabila kecewa kita berasa satu kekosongan yang sangat-sangat menyakitkan. Tapi adakah kita akan terus memberi dan membenarkan jiwa kita ini kosong? Kita perlu bangun kembali. Apakah dia sebenarnya ciri-ciri orang yang kecewa ini? Kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Suhaimi Saad untuk membincangkan kepada mereka-mereka yang sering kecewa di luar sana. Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz sihat? Alhamdulillah. Tak ada kecewa? Pernah, tetapi dapat ditangani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, pertama sekali kita nak menghuraikan mengenai topik kita hari ini, iaitu pengubat lara jiwa. Apalah agaknya Ustaz fahami, apakah dia sebenarnya ubat yang paling berkesan, dan terangkan juga ciri-ciri orang-orang yang kecewa ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi bercakap tentang tajuk pengubat lara jiwa. Jadi bila kita sebut tentang ubat, tentang lara itu tentu akan menghubungkan kita kepada perasaan nurani. Dan juga bila kita sebut jiwa, dia akan berhubung kepada hati. Kita punya kalbu, orang kata, merujuk kepada perasaan. Tetapi pada asasnya sebenarnya Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, di dalam tubuh badan manusia itu terdapat seketul daging, yang mana sekiranya daging itu berada dalam keadaan yang sihat, yang elok, yang baik, maka seluruh tubuh itu akan berada dalam keadaan yang baik, elok dan sihat. Tetapi jika daging itu berada dalam keadaan tidak sihat, tidak elok, tidak tenteram, maka seluruh tubuh itu akan berada di dalam keadaan yang tidak sejahtera dan tidak tenang juga. Jadi pertama sekali, lara jiwa ini akan berpunca daripada hati, dan puncanya adalah daripada sesuatu yang tidak kita senangi, sesuatu yang berlawanan dengan kehendak kita. Tentulah bila kita sebut duka cita, lara itu suatu perkara yang buatkan tak seronok hati kita, jiwa kita ni tak setuju dengan ketentuan tu. Tetapi inilah kehidupan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Allah sebut ayat ini sebelum kita lahir ke dunia lagi, Warina, yang mana Allah katakan nescaya kami akan menguji kamu, iaitu manusia kita semua ini, dengan sesuatu ujian yang berbeza-bezalah. Ada orang yang diuji dengan ketakutan, ada yang diuji dengan kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, jiwa mungkin terpisah atau kematian orang yang kita sayangi, was samarat. Was-samarat ini buah-buahan, kekurangan buah-buahan, mungkin kelapa sawit bagi orang yang duduk Felda kan. Jadi kekurangan-kekurangan ini akan membuatkan menjadi punca seseorang itu berduka cita, gelisah, kecewa. Bila tak ditangani satu ujian itu, kita tak dapat menghadapinya, maka dia akan bawa sampai tahap kecewa. Ada satu tahap lagi, berputus asa, sehinggalah ada orang yang mengambil tindakan yang
tidak sewajarnya dan mengundang masalah-masalah yang lain. Tetapi di hujung ayat itu Allah sebutkan wabasyiris sabirin. Maksudnya sampaikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi di sini setiap ujian, dugaan, sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, membuatkan kita kecewa itu, kalau kita bersabar, di hujungnya Allah tutup berita gembira bagi orang yang sabar, berarti akan ada kemudahan, kesenangan dan jalan keluar. Dan bila kita sebut siapakah orang yang kecewa ini, ia adalah orang yang tidak dapat menangani dan menerima ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini. Biasanya contohnya orang yang putus cinta, putus tunang, dan orang yang gagal dalam pelajaran ataupun dalam kecewa dalam pekerjaan dan sebagainya. Kalau kita ingat satu ketika dulu Allah jadikan satu iktibar, satu contoh ketika seorang selebriti yang terkenal ni putus cinta, satu Melaya tahu kan, putus tunang dan sebagainya. Tetapi hari ini dia boleh kata pada saya, alhamdulillah Allah beri yang lebih baik. Mudah-mudahan insya-Allah itu adalah janji Allah yang dibuktikan. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya kata anda fikir sendirilah kan. Mungkin orang tahulah. Jadi salah satu lagi ciri orang yang kecewa ini adalah orang yang lemah jiwanya, yang lemah imannya. Sebab tu bila Allah uji dia tidak dapat menghadapi ujian itu, dia cari cara lain, jalan lain untuk menyelesaikan masalah itu. Sedangkan kita percaya kebahagiaan, kekecewaan, keselamatan, kemenangan, kejayaan, kegagalan itu daripada Allah SWT. Tetapi bila kita menghadapinya, Wak Dina, bila kita sampai Allah uji kita itu, kita seolah-olah lupa yang kita benar Allah SWT dan tempat yang sepatutnya kita minta, tetapi kita cari cara lain untuk menyelesaikan masalah kita. Ini yang perlu kita sama-sama berubah, mudah-mudahan insya-Allah. Baik Ustaz, kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas ini mengenai bagaimanakah harus kita menangani kekecewaan ini. Kecewa bukan tandanya Allah tidak sayang kepada kita, tetapi hakikatnya apabila kita kecewa, kita perlu yakin dan percaya bahawa Allah akan menggantikannya dengan lebih baik, ataupun Allah akan memberikan kita pahala tanpa batas. Kerana Allah sebut di dalam Quran, apabila kita bersabar, Allah akan sempurnakan pahala kita tanpa batas. Kita kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kita bersua kembali. Hari ini kita membincangkan topik pengubat lara jiwa. Apakah ubat yang paling berkesan untuk jiwa-jiwa yang sedang kecewa ini? Hakikatnya para penonton, ujian yang Allah berikan untuk kita ini bukanlah suka-suka. Allah telah menentukan setiap daripada kita ujian-ujian yang tertentu seperti yang Ustaz sebutkan tadi. Ada yang lapar, ada yang mungkin kekurangan harta, ada yang kehilangan anak-anak yang tersayang. Setiap ujian itu berbeza mengikut kemampuan individu untuk menanganinya. Percayalah bahawa ujian yang Allah berikan untuk kita memang khas untuk kita, yang telah ditulis untuk Allah, untuk kita, dan kita perlu percaya bahawa setiap daripada kita mampu menanganinya kerana Allah telah pun berjanji Allah tidak memberikan kita sesuatu dugaan itu, melainkan bahawa kita mampu memikulnya insya-Allah. Ustaz, kembali kepada persoalan saya ni. Apa kita perlu faham, kita perlu yakin. Ada orang dia tak yakin, dia rasa dia kecewa dan apa yang dia tak dapat tu dia rasa sedih, gundah gulana. Padahal dia tak tahu sebenarnya kalau dia sabar sekejap lagi ada hikmah yang lebih besar lagi. Hikmah di sebalik kekecewaan tu Ustaz. Mungkin Ustaz nak rungkaikan. Saya setuju dengan Wardina tadi. Dia sebutkan bahawa setiap dugaan, duka cita, kekecewaan, sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita itu adalah ketetapan yang telah Allah tulis. Kita biasa sebut bila kita diuji ada suatu benda yang kita tak seronok, kalaulah begini mesti tak jadi macam ni. Kalaulah saya tak macam ni, mesti dia tak buat macam ni. Sebenarnya macam mana jalan pun, apa yang telah Allah tuliskan itu tetap akan berlaku. Janji Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maksudnya katakanlah sama sekali tidak. Allah gunakan lan, bukan la di situ. Kalau dalam nahwu ni bahasa Arab, lan ni benda yang memang confirm tidak akan berlaku sesuatu itu, melainkan Allah telah tulis di Lauh Mahfuz perkara itu untuk setiap orang ni. Dikatakan oleh dalam riwayat tertentu Allah telah tulis 500, ada yang kata 5,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi itu Allah telah tuliskan baik buruk ketetapan setiap hamba itu. Jadi dalam konteks ini kita mesti meyakini
bahawa setiap yang buruk baik itu Allah telah tulis. Kita mesti percaya. Bila kita percaya ini, barulah kita boleh beriman dengan hikmah. Kita akan faham apakah bahawa setiap dugaan ujian itu mempunyai hikmahnya. Kita biasa dengar orang kata, kalau kau bersabar ni, ujian ni ada hikmahnya. Sabarlah, ada hikmahnya. Ini hikmah yang berbeza. Hikmah dalam konteks ini bermaksud apa yang kita bincangkan hari ini, iaitu rahsia ataupun ilmu di sebalik apa yang Allah sembunyikan daripada pengetahuan manusia terhadap sesuatu kejadian itu. Ada baiknya, ada kesudahan yang membahagiakan di hujung dugaan atau ujian Allah timpakan itu. Tetapi Allah sembunyikan melainkan bagi orang-orang yang berfikir dan orang yang beriman. Allah akan berikan hikmah ini sehingga para ulama, para alim ulama dan hukama dulu disebutkan Imam Al-Ghazali apabila ditimpakan sesuatu yang tak menyeronokkan, duka cita, datang khabar yang tidak menggembirakan, dia akan tersenyum. Sehingga sahabat-sahabat dia akan peliklah. Kenapa bila kita dapat satu dugaan dia boleh tersenyum? Sebab yakinnya dia pada janji Allah SWT, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan itu pasti beriringan dengan dia kesenangan. Selepas siang pasti datangnya malam. Mesti datang, tak ada siang sampai bila-bila. Dia mesti datang, malam tu mesti datang. Sebagaimana itulah kita perlu yakin. Selepas kemarau akan turunnya hujan. Selepas kita bergaduh suami isteri, bercakaran sebagainya, akan ada saat yang menggembirakan. Baru dengar petang tadi berkelahi, malam dah bergelak-gelak dah dengar. Kan? Itu janji Allah SWT. Hitam putih dan sebagainya mesti ada. Selepas awan mendung itu akan terbitnya matahari. Ini janji Allah SWT yang tidak akan dimungkirinya. Jadi apabila kita cakap pasal hikmah, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang bermaksud kegelisahan, penat lelah, penyakit, kedukaan dan setiap perkara yang tidak menggembirakan kita itu, hakikatnya Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat darjat kita di sisi dia. Ini suatu perkara yang orang tidak tahu. Kalau kita tidak belajar, tidak membaca dan tidak mahu beriman, kita tidak akan dapat hikmah ini. Mungkin kita tak dapat lihat sebenarnya. Bila kita satu benda, contoh saya keluar rumah saya, kasut hilang. Mulalah keluar tumbuh-tumbuhan, anggota, haiwan dan sebagainya, kita ucapkan kan sebab marah. Sedangkan kalau orang yang beriman, orang yang celik hati dia, bila hilang kasut, ni Allah nak bagi kasut baru ni, sebab dah hilang mesti beli baru kan. Saya sendiri pun kadang-kadang bila dah berada dalam keadaan tu, kita terlupa dan kita tak dapat menerima, menangani masalah tu dengan baik kan. Orang yang Allah nakkan dia jadi orang yang soleh, Allah akan berikan musibah sehingga dia kembali kepada Allah SWT. Tetapi orang yang Allah biarkan, setengah orang kita tengok dia buat benda yang tak elok, tapi selamat je, tengok selesa je kan. Kerana Allah SWT janjikan balasan untuk dia itu ditangguhkan di akhirat nanti. Tetapi sebaliknya orang beriman, orang yang bersabar, Allah ampunkan dosa, berikan ganjaran pahala dan tingkatkan darjat dia kepada satu darjat di sisi Allah SWT. Ini antara hikmah-hikmah di setiap kecewaan, kesusahan dan kegagalan yang kita terima sekiranya kita bersabar dalam hidup kita. Allah a'lam. Terima kasih Ustaz. Alangkah ruginya ya Ustaz kalau orang tu dia ditimpa musibah tapi dia tak ingat kepada Allah. Ya. Maknanya dia dah dapat kesusahan namun dia tidak ingat kepada Allah. Sebab kadang-kadang Allah memaksa kita kembali ingat kepada dia. Itu cara dia. Allah berikan ujian supaya kita kembali. Tapi kalau kita tak ingat, rugilah kita. Dan kadang-kadang saya suka ujian kesedihan daripada Allah ni kerana ianya memaksa saya kembali mengingat Allah. Kalau dah lama tak bangun solat malam, bila dah ada ujian tu baru kita bangun. Alhamdulillah ke atas ujian itu. Teringat satu kisah di mana ada satu profesor ni kan Ustaz. Anak dia semua dapat A Ustaz. Selalu A selalu. Lepas tu anak dia yang bongsu tu dia dapat result dia dapat B semua, 1 C. Alangkah kecewanya ibu bapa kata, ya Allah ni merosakkan rekod keluarga dia. Tetapi Ustaz, hikmah di sebalik tu, anak dia inilah yang pergi ke Madinah, yang belajar Quran, yang belajar Arab. Jadi sebenarnya di sebalik kesusahan-kesusahan kita itu ada hikmah yang lebih besar. Cumanya kita perlu berfikir. Kita kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah kita bersua lagi di dalam Al-Hidayah. Kita sedang cuba mencari ubat bagi
jiwa-jiwa yang sedang duka dan lara, yang sedang kecewa di luar sana, insya-Allah. Kita selalu bercakap kepada orang ramai sekiranya mereka ditimpa musibah, sabarlah, sabarlah, adalah hikmahnya tu. Kadang-kadang orang yang sedang kecewa tu geram dengar, memanglah dia tengah sabar katanya. Tapi hakikatnya sabar ini tidak pernah mudah. Ibu saya selalu berpesan kepada saya, dia kata, dia kata sabar tu tak cukup, tapi kita kena sabar atas sabar. Allah, payahnya nak sabar. Mungkin Ustaz nak berikan lagi beberapa tips untuk sabar di atas sabar. Tak sedang Ustaz nak mengharungi kekecewaan dalam hidup ni. Terima kasih Wardina. Kita biasa dengar orang kata sabar pun ada batas dia kan. Saya sabar pun ada tahap dia ni. Kalau dah melampau sampai 20,000 Wardina ya, dekat 20,000 pun tak payah juga nak sabar tu. Kan, kalau saya pun sendiri. Jadi sebenarnya kesabaran ini tidak pernah ada limit dia, unlimited. Dia tak ada orang kata saya sampai ni dah habis sabar, tak ada. Sabar ni satu benda yang tak ada limit. Selagi orang tu sabar, lagi tebal kesabaran dia, lagi besar ganjaran dia Allah tuliskan di akhirat nanti. Kat sini kita tak nampak, tapi kalau ada lah macam awan-awan tu kan, sekali sabar satu poin, itu best. Nampak aku tengok sabar aku macam mana ni, kita boleh tunjukkan. Tapi sebab Allah tak tunjukkan, Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kita belum lahir, belum diuji lagi, Allah dah sebut dalam Al-Quran. Allah dah tahu. Dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan sabar dan menunaikan sembahyang. Ini secara umumnya dalam apa juga bentuk ujian, kesedihan, kekecewaan, minta tolong dengan sabar dan solat. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berada dalam kegelisahan, kesedihan, ada masalah. Dah tentu Allah janjikan rahmat itu 99 tu Allah turunkan di dunia satu, ada 99 lagi Allah simpankan di akhirat nanti. Dan Allah janjikan rahmat Allah itu lebih luas berbanding murka dan juga kemarahannya. Tetapi kita tidak nampak perkara ini. Dan berbalik kepada kesabaran tadi, saya katakan tidak ada limit, tetapi sebelum kita nak bersabar itu kena ada satu lagi sifat, iaitu sifat redha. Ini yang berat kita nak buat. Sebelum bersabar tu, bila kita dapat dia tahu saya putuskan tunang lah, SMS sekarang ni SMS. Dah antara kita tak ada apa-apa lagi dah. Bila kita melihat sesuatu dugaan, ujian itu datang daripada Allah Subhanahu Taala. Ini Allah nak uji aku, nak bagi pahala, nak ampunkan dosa aku, nak angkat darjat. Dah tentu kita boleh redha. Dan apabila kita redha, datanglah satu tahap lagi untuk kita bersabar dengan dugaan yang Allah datangkan itu dan menunaikan solat. Saya sendiri pun, masa kita bercakap depan orang ni kat televisyen, memanglah sabarlah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada masalah, semayang. Saya pun kalau ada masalah tu, kadang Dina macam pergi main bowling ke karaoke ni, kan? Terfikir juga, nak bagi, orang kata apa, nak release tension, kan? Budak-budak pun kan, UPSR 5E, bukan 5A, 5E, pergi video game lah. Nak release tension dia tu. Duduk rumah, mak beletih je, mak ayah beletih nak keluar. Kita tak dapat, kita terlupa seolah-olah kita punya Tuhan. Lupa yang ayat tadi, yang sabar dan sembahyang tu. Jadi kena betul caranya. Bila kita mengadu pada Allah, dah tentu Allah tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah membuka keaiban kita. Malah Allah akan berjanji untuk memberi pertolongan. Jika kamu minta, nescaya aku akan perkenankan. Ud'uni astajib lakum. Itu janji Allah. Kadang-kadang kita bukanlah saya nak menghalang orang untuk pergi jumpa kaunselor ke dan sebagainya. Boleh, tetapi kita kena ada ilmu dan kena pastikan tempat yang kita pergi tu tempat yang betul. Setengah orang pergi kat bomoh, dukun kan. Anak saya ni periksa teruk sangat ni, tolong bagi ni sikit. Percubaan bagi dia tangkai ke apa-apa, bagi ni sikit untuk yang periksa betul ni kan. Ataupun jumpalah orang-orang yang tertentu. Menambah pula satu masalah, syirik kepada Allah SWT lebih besar lagi. Ini semua jalan-jalan yang akan masalah atas masalah. Tadi sabar atas kesabaran. Apa yang saya nak pesan pada tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada satu jalan pun yang lebih baik untuk kita selesaikan masalah kita
kekecewaan kita nak ubati, melainkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Tidak akan ada. Kalau ada pun kita jumpa seronok sekejap, dia akan balik semula. Allah akan uji dengan satu yang lain pula. Jadi caranya balik kepada Allah. Kerana kesusahan, ujian, kesenangan, kebahagiaan Allah yang beri, dialah yang akan selesaikan. Tapi kita tidak mahu yakin dengan perkara ini kan. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, apabila kita berada dalam keadaan duka cita, maka sebutlah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Tuhanku dan aku tidak akan sekutukan sesuatu pun terhadap Allah SWT ni. Tidak akan sekutukan Allah. Maksudnya Allah ajar kita apa-apa balik kepada dia. Selain pada kita memperbanyakkan zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Dan kalau ada duka cita dalam hati, nak lupakan seseorang, masalah dan sebagainya, letakkan tangan, yamhullahu ma yasha. Allah mampu menghapuskan, memadamkan segala yang tidak seronok itu. Terima kasih Ustaz. Ingin saya bacakan satu petikan daripada surah Yunus ayat yang ke-44. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Saudara penonton, kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. InsyaAllah teruskan setia bersama kami di dalam Al-Hidayah. Sekiranya anda mempunyai sebarang komen ataupun cadangan, hantarkan kepada kami di alhidayah@tv3.com.my. Sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita mencari hidayah Allah, petunjuk jalan menuju kebenaran. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, solat malam di kanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah